Jangan dipikir derita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, hari ini kami akan membentangkan tentang sebuah tajuk ataupun topik yang bertajuk Al-Sunnah. Okey, saya merupakan presenter yang pertama, bernama Nasrul Haq Mustaqim bin Muhammad Noor, nombor matrik I1830334. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam lagi, izinkan saya untuk menerangkan tentang apa itu pendahuluan Al-Sunnah itu sendiri. Okey, As-Sunnah ini adalah salah satu hayat Allah yang di mana maksud dan isi kandungannya dilafazkan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bermakna As-Sunnah ini sama penting dengan Al-Quran tau, sebagai ajaran sumber yang beri penjelasan tentang apa Islam itu sendiri. Konsep As-Sunnah ni pula kita kena faham dengan betul dan tepat dengan rujuk ulama yang pakar yang sering mendapat sanjungan sebagai ahli hadis. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada pengertian dan definisi. Pengertian dan definisi ni pula terbahagi kepada dua, iaitu bahasa dan istilah. Kita masuk pada bahasa dahulu. Daripada segi bahasa, sunnah berasal dari bahasa Arab dengan beberapa maksud. Antaranya jalan, sirah, tariqah, sama ada terpuji atau tercela. Okey, ia juga dikatakan daripada kalangan yang berada di jalan terpuji lagi lurus. Okey, sunnah ini adalah lawan kepada bid'ah. Siapa yang ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para tabi'in, so mereka ni boleh dikatakan ahli sunnah lah. Ahli sunnah. Sebaliknya, siapa pula yang berpaling dari sunnah Rasulullah dan para tabi'in, dan mereka ni juga yang ikut hawa nafsu mereka ini adalah dalam kalangan ahli bid'ah. So bila dah katakan ahli bid'ah tu, bermaksud menyalahilah perbuatan Rasulullah. Okey, dapat kat situ Okey, seterusnya pula kita akan masuk kepada dari segi istilah. Okey, dari segi istilah itu sendiri terbahagi kepada tiga, iaitu di sisi fuqaha, di sisi usuliyin ataupun ulama usul, dan ketiga adalah al-sunnah oleh ulama. Okey, kita masuk point by point. Okey, kita masuk kepada di sisi fuqaha dulu. Di sisi fuqaha, ia bermaksud sunat atau digalakkan. Itulah apa-apa yang dituntut oleh syarak. Melakukannya tanpa kemestian, di mana akan diberi pahala siapa yang melakukannya dan tidak berdosa siapa yang meninggalkannya, melainkan meninggalkannya dalam bentuk menentang dan seumpamanya. Okey, ulama fiqh mentarifkan As-Sunnah sebagai suatu perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan hukum seperti wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Pengertian ini pun sesuai dengan ulama fiqh yang melihat segala perbuatan Rasulullah adalah menjadi dalil kepada hukum-hukum syarak ke atas segala perbuatan hamba-Nya, sama ada wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jadi bagi mereka, yang penting ialah kedudukan Rasulullah itu sendiri yang merupakan sebagai seorang pembuat dasar ataupun musyari. Oleh yang demikian, perkataan Al-Sunnah mereka khususkan kepada perkara-perkara yang digalakkan untuk melakukannya serta tak ada dalil yang menghalang daripada meninggalkannya. Dengan kata lain, Al-Sunnah ini menurut fuqaha ialah perbuatan yang dituntut oleh syarak ke atas mukallaf supaya melakukannya secara bukan wajib dan bukan fardu. Okey, seterusnya kita masuk pula di sisi usuliyin. Maksud di sisi usuliyin pula terdiri dari perkataan, perbuatan atau persetujuan, dan ia dikira salah satu sumber dari sumber-sumber agama. Ia bersebelahan dengan Al-Quran. Okey, ulama usul mentakrifkan Al-Sunnah sebagai setiap yang datang dari Rasulullah yang boleh dijadikan sebagai dalil hukum syarak. Dari dalil ini pula diambil daripada kata-kata, perbuatan, perakuan yang bukan merupakan mukjizat. Pengertian ini sinonim dengan ulama usul itu sendiri, sebab mereka melihat Nabi sebagai sahib al-tashri' yang tetapkan kaedah-kaedah bagi para mujtahid untuk ambil hukum yang akan datang lepasnya. Dan baginda juga sebagai seorang yang menerangkan keseluruhan perlembagaan hidup manusia.
So boleh dikatakan ulama usul ni memang menumpukan perhatian mereka lah kepada kata-kata, perbuatan dan perakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh dijadikan sebagai dalil-dalil bagi mensabitkan segala hukum syarak. Okey, kita masuk pula kepada poin kita yang ketiga, iaitu daripada segi al-sunnah dan ulama. Okey, maksud dari segi al-sunnah dan ulama pula iaitu kalimah al-sunnah yang maksudnya bertentangan dengan bid'ah. Ia bermaksud apa-apa yang dicontoh dan disyariatkan oleh Nabi SAW kepada umat baginda berlawanan dengan apa-apa yang direka oleh mereka selepas baginda. Itu ahli bid'ah lah. So kat sini menurut ulama hadis, al-sunnah adalah setiap yang diriwayatkan daripada Nabi sama ada dari segi kata-kata, perbuatan, perakuan, kelakuan, sifat kejadian, sifat akhlak dan setiap apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kerasulannya atau selepas, dan sama ada sunnah tersebut mensabitkan hukum syarak atau sebaliknya. Ulama hadis pula memandang Nabi itu sebagai al-Imam al-Hadi, iaitu pemimpin yang akan bawa petunjuk kepada jalan yang benar. Seperti yang diceritakan oleh Allah bahawa junjungan Nabi Muhammad adalah untuk menjadi teladan dan ikutan kepada seluruh umat manusia. Oleh yang demikian, ulama hadis telah meriwayatkan setiap perkara yang berkaitan Rasulullah sesuai dengan objektif perbincangan mereka. Okey, so kesimpulan yang saya boleh ambil dekat sini, ulama fiqh, ulama usul dan ulama hadis, mereka sama-sama takrifkan al-sunnah itu sebagai setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah, sama ada dalam bentuk percakapan, perbuatan atau pengakuan. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan presenter saya yang seterusnya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan presenter kami yang seterusnya, saudara Afnam, untuk membentangkan tentang kehujahan sunnah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Afham bin Abdullah. Nombor matrik I19203883. Saya akan menerangkan tentang kehujahan sunnah. Sunnah mempunyai dalil kehujahannya yang tersendiri yang menunjukkan bahawa sunnah itu merupakan sumber kedua selepas Al-Quran. Hujah yang pertama ialah dalil daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Maksudnya, sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Allah berfirman lagi, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maksudnya, dan apa juga perintah yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah serta amalkan. Dan apa juga yang dilarangnya kamu melakukannya, maka berhentilah daripada melakukannya. Firman Allah lagi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maksudnya, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu, yakni sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat di atas memberi maksud bahawa ayat-ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahawa kewajipan mentaati Rasulullah seperti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasulullah itu bermaksud melaksanakan apa yang disuruh oleh Nabi SAW dan meninggalkan apa yang dilarang, selari dengan apa yang Al-Quran katakan. Apa yang Al-Quran katakan, apa yang Al-Quran suruh, ikut. Apa yang Al-Quran larang, tinggalkan. Hujah yang kedua ialah dalil daripada hadis. Sabda Rasulullah SAW, "Man ata'ani faqad ata'a Allah,
Waman asani faqad asallah. Maksudnya, sesiapa yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah. Dan sesiapa yang ingkar kepada aku, maka dia telah ingkar kepada Allah. Sabda Nabi lagi yang bermaksud, aku berpesan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah serta dengar dan patuh sekalipun seorang hamba Habsyi. Sesiapa yang hidup daripada kamu selepas kewafatanku, dia akan melihat pertelingkahan yang banyak. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk dan jalan yang lurus. Berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan geraham, yakni berpegang dengan kuat. Janganlah kamu mengadakan perkara baharu. Setiap perkara baharu, yakni yang tiada sandaran syarak, adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dua hadis di atas menunjukkan bahawa ketaatan kepada Rasulullah itu dianggap mentaati Allah. Rasulullah juga berpesan bahawa di akhir-akhir zaman ini, jika hendak selamat, hendaklah berpegang kepada sunnahnya. Dalil yang ketiga ialah dalil daripada ijma'. Semua para ulama telah berijma', yakni bersepakat bahawa berpegang dengan sunnah dan merujuk bagi mengetahui hukum hakam syarak adalah wajib. Mereka tidak membezakan antara hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran dan sunnah. Maksudnya di sini, segala yang dikatakan oleh Al-Quran dan yang dikatakan oleh sunnah, mereka tidak membeza-bezakan bahawa mereka mewajib diikuti kerana kedua-duanya ialah datang daripada sumber yang satu, iaitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ana Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Wan Muhammad Fathi Hakimi bin Ma'rani, bernombor metrik I19203939. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan topik pembahagian sunnah. Pembahagian sunnah boleh dilihat daripada dua segi, iaitu yang pertama dari segi kandungan dan intipatinya, yang kedua iaitu dari segi sanadnya. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan dari segi sunnah dari segi kandungan dan intipatinya. Dari segi kandungan dan intipatinya, sunnah terbahagi kepada tiga, iaitu sunnah percakapan, iaitu sunnah qauliyah, sunnah perbuatan, sunnah fi'liyah, sunnah pengakuan taqririyah. Yang pertama iaitu sunnah percakapan, iaitu sunnah qauliyah, ialah segala bentuk perkataan atau ucapan Nabi Muhammad SAW mengenai sesuatu perkara. Ia bertujuan memberi penjelasan terhadap sesuatu hukum agar umatnya melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya. Jenis sunnah ini merupakan jenis sunnah yang paling banyak yang diriwayatkan. Sebagai antara salah satu contoh sunnah percakapan, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin Yahya al-Mazini daripada ayahnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar, yang bermaksud tidak boleh membuat kemudaratan atas diri sendiri dan juga orang lain. Hadis Malik. Yang seterusnya kita pergi kepada sunnah perbuatan. Sunnah perbuatan ialah sunnah di mana segala bentuk perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam pelbagai aspek ibadat seperti solat, berwuduk, muamalat seperti berjual beli, pemerintahan seperti menhakimi jenayah dan sebagainya. Selalunya hadis begini akan diceritakan oleh para sahabat yang melihat perbuatan baginda SAW. Antara contoh sunnah perbuatan ialah hadis yang berbunyi, qada Rasulullah SAW fi janini amra'atin min bani lihyan saqata mayyitan bi ghurratin 'abdin aw ummah. Rasulullah SAW bermaksud Rasulullah SAW telah membuat penghakiman tentang kes janin seorang wanita dari Bani Lihyan yang gugur dan mati
Diatnya ialah dengan hamba lelaki atau hamba perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akhir sekali kita pergi kepada sunnah pengakuan, iaitu sunnah taqririyah. Sunnah pengakuan taqririyah bermaksud Nabi Muhammad SAW berdiam diri daripada mengingkari perbuatan atau perkataan yang berlaku di hadapan baginda atau ketika ketiadaan baginda, tetapi ia sampai kepada pengetahuan baginda Rasulullah SAW. Perbuatan mendiamkan diri ini menunjukkan keharusan melakukan perbuatan itu kerana Rasulullah SAW tidak akan berdiam diri terhadap perkara yang salah atau mungkar dan batil. Antara contoh sunnah pengakuan ialah Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari perbuatan Sayyidina Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah yang memakan dhab, iaitu sejenis biawak pasir. Hal ini diakui oleh Khalid sendiri apabila beliau berkata dalam hadis riwayat Malik berbunyi fajtarahtuhu faqtaltuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur, yang bermaksud lalu aku mengambilnya daging dak itu dan aku memakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerhatikannya. Allahu a'lam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Izzat bin Khairuddin yang bernombor metrik I192040468, dan pada hari ini saya akan membincangkan tajuk yang diberi dalam subjek hukum syarak dan sumber-sumber di dalam pembahagian as-sunnah dari sudut sanad. Sanad ialah terbahagi kepada tiga, iaitu bahagian sunnah mutawatir, bahagian sunnah masyhur dan bahagian sunnah ahad. Kita pergi kepada bahagian sunnah mutawatir, iaitu sunnah mutawatir adalah terbahagi kepada dua pula, iaitu sunnah mutawatir dari sudut lafaz dan juga makna. Dari sudut lafaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh semua perawi dengan lafaz dan makna yang sama secara mutawatir. Dan dari sudut maknanya adalah hadis yang disepakati oleh perawi ataupun oleh yang meriwayatkan hadis tersebut dari sudut makna sahaja. Namun ianya pula berselisih dan juga bercanggah pendapat dari sudut lafaznya. Iaitu contoh hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada hadis di dalam cakupan hadis mutawatir lafzi, dalam maksudnya sesiapa yang melakukan pendustaan terhadapku maka sedialah tempatnya di neraka. Adapun contoh hadis mutawatir lafzi namun mutawatir maknawi pula, ada contoh yang tersendiri apabila sesungguhnya segala amalan itu berdasarkan niat dan bagi seseorang itu apa yang ia niatkan. Kita pergi kepada sunnah masyhur. Sunnah masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah hadis tertentu dari kalangan perawi zaman sahabat, iaitu zaman Khulafa ar-Rashidin, di mana ia tidak mencapai jumlah di tahap hadis yang mutawatir. Sunnah ahad pula adalah hadis yang diriwayat oleh seorang perawi dari segi istilah, di mana yang pertama adalah hadis yang terbatas jalan pengriwayatan, tidak sampai kepada tahap hadis yang digelar sebagai mutawatir, ataupun bilangan perawi hadis ahad yang tidak mencapai bilangan dan juga tidak tergolong untuk dijadikan bilangan hadis mutawatir. Yang kedua adalah menurut Abu Zahrah, hadis ahad diriwayatkan oleh seorang perawi, dua ataupun lebih, tetapi tidak mencapai hadis yang masyhur. Kita pergi kepada sifat perawi.
Adapun untuk menjadi seorang perawi hadis sahih ataupun hadis hasan, ialah mesti mencakupi sifat perawi seperti hadis sahih dan juga hadis hasan. Seperti hadis sahih, yang pertama mesti bersambung sanad dari segi awal, dari segi sanadnya dari awal hingga akhir. Dan yang kedua adalah dhabit. Yang mana dhabit ini ialah sempurna. Orang yang sempurna hafazannya daripada melakukan kesalahan, selamat dari melakukan sebarang kelemahan, dan mampu menghadirkan apa yang dihafal, apa yang dihafaz, apa yang diingatinya dari sudut sandaran baginda dengan sempurna dan bila-bila masa diperlukan. Juga dhabit ini pula terbahagi kepada dua. Yang pertama dhabit sadri dan yang kedua dhabit kitabi. Di mana dhabit ini iaitu sadri adalah perawi yang meriwayatkan hadis dengan menghafaz apa yang didengar sahaja. Manakala kitabi pula yang menjaga catatan itu dari hilang, diseleweng, dicuri dan juga diubah. Adapun ianya dhabit, seterusnya ianya tidak cacat dari segi penyampaian, di mana sifat seorang perawi hadis sahih ini adalah tidak cacat dari segi penyampaian, tidak ada illah, di mana ianya tidak menunjukkan sebarang kelemahan, keburukan yang tersembunyi, baik apa yang disampaikan ataupun dari diri perawi sebagai perawi hadis. Tiada syaz. Tiada syaz ini tiada kejanggalan padanya. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain. Mestilah dihindari dari rasa pelik pada dirinya, bahkan pelik dari segi penyampaiannya. Pengriwayatan dari perawi yang adil, iaitu pengriwayatan dari perawi yang adil ini sangat dititik beratkan bagi seorang perawi hadis sahih dan juga hadis hasan. Dari sudut pengriwayatan ini adalah yang adil itu adalah perawi yang bertakwa, menjauhi dari fasik dan juga bid'ah, iaitu sampai pada dalam keadaan baligh beliau, berakal, tidak fasik serta menjaga maruah diri sebagai seorang perawi hadis. Hadis hasan tadi sama apa yang saya bincangkan tadi, cuma ianya tidak setaraf dengan hadis sahih. Hadis hasan adalah peringkat kedua selepas hadis sahih, mana ianya seperti hadis sahih tetapi ada sedikit tahapnya. Ianya tahap yang kedua selepas hadis sahih, iaitu bersambung sanad sehingga akhir, kurang dhabit atau kuat daya ingatannya, tiada syaz ataupun tiada kejanggalan, tiada keraguan dalam penyampaiannya, juga tiada cacat, tiada illah, tiada kelemahan yang tersembunyi baik perawi ataupun hadis yang disampaikan, dan juga diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adapun hadis hasan dan hadis sahih, hadis dhaif pula adalah hadis yang ada illah, hadis yang tidak boleh dijadikan sumber perundangan dan juga hukum dalam sesuatu masyarakat. Untuk dijadikan sebagai sumber hukum perlu dirujuk oleh hadis sahih dan juga hadis hasan. Adapun hadis dhaif ini adalah hadis yang kurang dititik beratkan sebagai hadis yang dijadikan sumber perundangan kerana ianya ada illah, kurang dhabit sebagai perawi,
iaitu kurang dari sudut hafazannya, kurang dari sudut hafalannya, melakukan kesalahan dan tidak mampu menghadirkan apa yang dihafalnya, apa yang dihafaznya dengan sempurna dan tidak boleh mengeluarkan hadis tersebut pada masa yang diperlukan. Juga sanad yang tidak bersambung ada pada hadis dhaif, juga ianya mempunyai syaz, mempunyai keraguan, mempunyai ketidakpastian dari sudut penyampaian hadis dhaif. Inilah sebabnya kenapa hadis dhaif ini tidak menyokong, tidak memberi sebarang impak di dalam sumber perundangan dan hukum dari sudut zaman dan semasa. Yang tadi saya katakan hadis yang diterima ataupun dan juga hadis yang ditolak, ianya berkait dengan makbul dan mardud, iaitu hadis sahih, hadis hasan tergolong dalam hadis yang makbul. Ada juga ada pun hadis yang mardud, ianya adalah hadis dhaif. Yang saya katakan tadi tidak sempurna dari sudut hafazannya, dari sudut dhabitnya, dan juga dari sudut adilnya. Dhaif ni mesti, setiap hadis dhaif mesti ada illah, tidak lari daripada syaz. Ini berbeza daripada sudut hadis sahih dan juga hadis hasan, di mana ianya hadis yang diterima dari sudut, iaitu dari adilnya, dari tiada syaz, tiada illah, juga dhabit yang sempurna, dan ianya sama sekali jauh dari skop hadis dhaif. Dan tahap kemuncak hadis sahih ini adalah tarafnya tinggi, iaitu membawa kepada maklumat yang yakin pada sisi pandang ulama, dan ianya sampai digelar sebagai khabar mutawatir. Sekadar itu sahaja perkongsian pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. لا إله إلا الله. ID Matric I18203095. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada tajuk sunnah yang sama dengan Al-Quran dan sunnah yang memperincikan Al-Quran. Yang pertama, sunnah yang sama dengan Al-Quran. Sunnah merupakan perundangan Islam yang kedua selepas Al-Quran. Kedudukan dan fungsi sunnah merupakan pelengkap kepada Al-Quran. Ianya juga menjadi penguat hujah perkara yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Contoh dalil daripada sunnah: Buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj was sawmi Ramadan. Mafhumnya, Islam itu dibina atas 5 dasar utama, iaitu syahadah, mengucap. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Sunnah adalah amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandungi hukum hakam yang menyatakan perintah dan larangan dalam Islam. Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah menjadi panduan hidup manusia dalam semua perkara. Hadis di atas adalah penguat ayat Al-Quran, iaitu contoh daripada Al-Quran: A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salah wa atuz zakah.
Maksudnya, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Ianya menjelaskan dengan terperinci perkara yang umum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya, Allah menyuruh hambanya bersolat di dalam Al-Quran tanpa diterangkan waktu masuknya solat, rukun-rukun rakaat dan sebagainya. Maka hadis di atas menerangkan dengan terlebih terperinci cara pelaksanaan solat, rukun, hukum hakam dan sebagainya. Yang kedua, kita akan masuk sunnah yang memperincikan Al-Quran. Contoh dalil daripada sunnah an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Malik. Kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Malik. Mafhumnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara kamu tidak akan sesat selagi berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah memperkuatkan lagi apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memperincikan lagi apa yang diterangkan secara ringkas di dalam Al-Quran. Ianya hadir dalam pelbagai bentuk. Yang ketiga, ianya menerangkan perincian tata cara bagaimana mahu melakukan sesuatu perkara yang telah disyariatkan di dalam Al-Quran, sebagaimana tata cara solat. Yang keempat, menerangkan maksud perkataan dalam Al-Quran yang mungkin boleh difahami dengan maksud yang banyak, seperti maksud zalim dalam ayat yang menunjukkan maksudnya ialah syirik. Yang kelima, memperincikan sesuatu yang mutlak, yakni contoh menyebutkan pencuri dipotong tangan. Yang keenam, ianya mengkhususkan apa yang am di dalam Al-Quran. Contoh yang disebutkan am itu ialah contoh larangan memakan darah dalam contoh larangan memakan darah dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Poin yang seterusnya ialah banyak perkara-perkara yang telah disyariatkan melalui Al-Quran tetapi diulangi lagi hal itu dalam As-Sunnah. Apa yang kita dapat daripada dua tajuk di atas ialah sunnah adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, percaya kepada sunnah bermakna kita percaya kepada Rasul dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga ialah sunnah berperanan untuk memimpin kehidupan manusia agar sejahtera di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. يا ربي بالمصطفى. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni Ahmad Amir Irfan bin Imran, bernombor metrik I192038892. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk sunnah yang mengecilkan skop hukum Al-Quran dan juga sunnah yang mendatangkan hukum baharu. Sunnah yang mengecilkan skop hukum Al-Quran ini ialah sunnah meletakkan bahasa terhadap hukum Al-Quran atau mengkhususkan skop hukum yang disebutkan oleh Al-Quran. Contohnya dalam isu pengharaman bangkai, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Hurrimat alaikumul maitah," yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai, yakni binatang yang tidak disembelih. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Ayat ini bermaksud semua bangkai adalah haram dimakan. Namun hadis datang dan mengecilkan skop hukum yang umum ini dengan menjelaskan terdapat binatang yang tidak perlu disembelih dan ia tidak menjadi bangkai, iaitu haiwan laut. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Wattahuru ma'uhu al-hillul maitah." Maksudnya ia laut, suci airnya, dan halal bangkainya, yakni binatang yang hidup dalam laut. Hadis Abu Daud. Seterusnya, sunnah yang mendatangkan hukum baharu, yakni sunnah menyebut atau memperundangkan hukum baharu yang tiada dalam Al-Quran.
Contohnya Ibnu Zurair berkata bahawa beliau mendengar Ali bin Abi Talib berkata, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqadha hariran faj'alahu fi yaminihi wa aqadha zahaban faj'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadzaini haramun ala dhukurin ummati. Yang bermaksud sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam mengambil sutera dan meletakkan di tangan kanannya dan mengambil emas dan meletakkannya di tangan kirinya. Kemudian berkata, kedua-dua ini adalah haram ke atas lelaki umatku. Hadis An-Nasa'i. Oleh disebabkan itu, dalam isu pengharaman sutera dan emas ini ke atas orang lelaki sahaja. Setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. إنك غافر 4021. Okey, next topik kita masuk kepada semantik dalalah sunnah tak ada hukum. Dia sama juga macam Al-Quran. Al-Quran pun ada semantik dalalah ni. Semantik dalalah ni terbagi kepada dua bahagian, iaitu petunjuk qat'i dan petunjuk zonni. Okay, terus kepada petunjuk qat'i. Okey, dari segi bahasa, qat'i ni bermaksud putus, pasti atau diam. Maknanya dalil qat'i ni, itu poin yang kedua tu, dalil qat'i ialah perkataan hadis ataupun lafaz hadis yang sudah jelas dan mengandungi satu makna sahaja, tidak memerlukan penjelasan atau huraian lain lagi. Contohnya nombor dan perkataan yang mempunyai satu makna sahaja. Okey. Maksudnya contoh nombor satu. Satu tu maknanya satu lah. Tak ada cakap satu ni setengah, satu ni dua, tak ada. Satu tu adalah lafaz qat'i. Lafaz yang satu makna sahaja, dia tidak mengandungi makna lain dan tidak memerlukan penjelasan atau huraian yang lain. Okey, definisi qat'i ini menurut popular di kalangan ahli usul, menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, dia cakap qat'i dalalah ni ialah suatu nas yang menunjukkan kepada makna tertentu yang dipahami dari nas itu dan tidak mengandungi kemungkinan takwil ataupun interpretasi, serta tidak ada tempat peluang untuk memahami makna selain makna tersebut dari kata itu. Untuk lebih jelasnya, kita tengok pada contoh hadis qat'i ini. Bismillahirrahmanirrahim. Farda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala abdi wal hurri waz zakara wal unsa was sawira al kabira minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila solah. Okey, daripada Ibnu Umar sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan kepada umat Islam, iaitu sebanyak satu sa', iaitu satu gantang kurma, satu gantang atau satu gantang gandum. Kewajipan itu dikenakan kepada keseluruhan orang-orang Islam mereka ataupun hamba lelaki ataupun wanita. Maknanya lafaz qat'i iaitu satu gantang. Satu gantang tu bermaksud satu gantang lah. Dia tak ada maksud satu gantang ni setengah gantang, satu gantang ni dua gantang, tak ada. Dia satu gantang. Okey. Satu gantang tu lah ialah lafaz qat'i. Okey. Kita pergi kepada petunjuk zonni pula. Zonni bermaksud suatu ayat yang mengandungi makna yang tidak pasti dan dapat menerima takwil. Macam qat'i tadi, dia ada satu makna je. Kalau zonni ni, dia mempunyai pelbagai makna. Dia mempunyai pelbagai pendapat dan memerlukan penjelasan yang lebih lah. Okay, maksud zonni. Okay. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf ni juga, dia merumuskan bahawa zonni adalah ialah suatu nas yang menunjukkan kepada makna yang mengandungi kemungkinan takwil atau dipalingkan dari makna asal kepada makna yang lain. Penjelasan dia, zonni ni ialah perkataan hadis yang mengandungi beberapa makna menyebabkan ia kurang dan tidak jelas dan memerlukan penjelasan dan huraian. Contoh perkataan mushtarak. Seperti yang kita tahu, mushtarak ni banyak maksud lah. Ada mushtarak ni bermaksud korporat ataupun perbadanan ataupun syarikat ataupun umum. Banyak maksud perkataan mushtarak ni. Kira tu maksudnya lafaz zonni. Kira satu lafaz tu mengandungi pelbagai makna, pelbagai maksud. Okey, untuk kita tengok pada muka surat 89, ada cakap, ada contoh situ. Hadis berkaitan zonni ni, as-salata liman lam yaqra'u bi Fatihah al-kitab. Maksud dia, hadis ni diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Sami radhiyallahu anhu, dia cakap tidak ada solat bagi sesiapa yang tidak membaca al-Fatihah. Okey, lafaz tidak ada solat ni dari segi bahasa Arab dia mempunyai dua makna, iaitu tidak sah
dan juga tidak sempurna. Makna kata tidak sah solat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah, ataupun tidak sempurna solat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Dia ulama berbeza pendapat tentangnya dan kita tidak boleh berkata salah tentang mereka. Kita tak boleh judge lah, kita tak boleh argue pendapat ulama ni sebab dia zon ini mengandungi pelbagai pendapat, pelbagai makna. Okey, macam kotak ini tadi, satu makna tu mengandungi satu makna itu saja, tidak mengandungi makna yang lain. Berbeza dengan zon ni satu makna tu mengandungi pelbagai makna yang lain. Dan ia memerlukan penjelasan ataupun huraian yang lebih. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.